Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi secara live pada pagi ini. Yang mana pada pagi ini kita mula dengan muzakarah ataupun bincang berkaitan dengan satu ilmu yang dinamakan ilmu tauhid ataupun dipanggil ilmu mengenal sifat-sifat Allah dan sifat Rasul. Jadi saya menggunakan buku ni, kitab Kifayatul Mubtadi, kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Telui Tua, Sik Kedah Darul Aman. Jadi saya baca kitab yang dikarang oleh dia lah. Jadi kitab ni sekarang ni tengah popular lah. Kitab ni sekarang ni tengah popular. Ramai orang yang tahu dah kitab ni. Jadi bahasan dalam kitab ni dia mudah sikit lah daripada kitab-kitab yang lain. Sebab kitab yang lain ni dia tinggi-tinggi sikit bahasan dia tu. Dia memerlukan ilmu-ilmu alat. Jadi kitab ni dia mudah sikit. Jadi sama-samalah kita belajar ilmu tauhid untuk melepaskan diri kita ini daripada menjadi orang-orang muqallid, orang-orang yang bertaklid, mengikut orang. Orang kata Tuhan ada, kita kata ada. Orang tanya dalil, mana dalil? Kita kata dalil tak tahu. Dalil tak tahu tak boleh lah. Jadi ilmu tauhid ni dia kena mengaji, kena mengaji, kena mengaku dan kena ada dalil. Tu ilmu tauhid. Jadi sebelum tu saya nak baca sikit satu hadis berkaitan dengan kelebihan ilmu pengetahuan. Jadi ramai lah di luar sana yang kadang-kadang mengaji tapi tak tahu apa itu kelebihan ilmu. Baik, yang pertama sekali antara hadis Nabi yang menyebut tentang kelebihan ilmu iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum rawdatan min riyadil jannah farta'u faqalu wa ma hiya rawdatul jannah qala khalaqahu adh-dhikr qalu wa ma khalaqahu adh-dhikr qala majalisul halali wal harami." Itu antara hadis Nabi yang menyebut tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Baik, erti dia macam mana? Yang tadi bahasa Arab, hadis yang di dalam bahasa Arab. Arti dia apabila kamu melintasi sebuah taman syurga. Hendaklah kamu singgah di situ. Bila kita lalu di suatu kawasan ada majlis ilmu ataupun taman syurga yang dikatakan taman syurga, hendaklah kamu singgah di situ. Tu kata Nabi. Sekali lagi, apabila kamu melintasi sebuah taman syurga, yang mana majlis ilmu yang diibaratkan dengan taman syurga, hendaklah kamu singgah di situ. Hendaklah kita singgah di situ. Para sahabat bertanya, kemudian para sahabat pun bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu, wahai Rasulullah? Yang kata taman syurga tu apa dia? Itu para sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, jawab baginda ialah majlis zikir. Yang kata taman syurga tu adalah majlis zikir. Para sahabat pun bertanya lagi. Kemudian para sahabat pun jadi tak faham lagi. Dia tanya lagi lah, apakah yang dimaksudkan dengan majlis zikir itu, wahai Rasulullah? Tu
Para sahabat tak faham lagi. Dia tanya lagi lah, apa yang dimaksud dengan majlis zikir tu ya Rasulullah? Jawab baginda, iaitu majlis yang membincangkan masalah halal dan haram. Itulah. Majlis yang kata taman syurga itu adalah majlis zikir. Yang kata majlis zikir itu adalah majlis yang membincangkan tentang halal dan haram. Tu. Jadi maksudnya majlis ilmu lah. Antara majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Bila kita belajar, hati kita akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi pagi ni kita mulalah. Kita mula membaca kitab ni, Kifayatul Mubtadi, ilmu tauhid, bahasan sifat Allah dan sifat Rasul, insya-Allah. Kata ulama, la tahsihul ibadah, tidak sah ibadah seseorang itu illa bima'rifatillah, melainkan mengenal Allah. Maknanya kita buat ibadah apa sekalipun tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah melainkan terlebih dahulu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi lagi, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal-awal agama kena kenal Allah tu. Kita lain tak kenal benda lain dulu. Sepatutnya kena kenal Allah. Kenal Allah dengan maksud kita kenal sifat-sifat dah. Bukan kenal Allah, kenal zat dah. Sebab kita ni baharu tak dapat nak mengenal diri zat tu macam mana. Tapi yang kita belajar ini adalah kenal sifat dah, sifat yang ada pada zat Allah Taala. Baik. Okey. Kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Baik. Kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, ba pada bismillah depan sekali tu, bismillah, ba itu dinamakan harful jar, huruf jar yang berhajat kepada muta'allaq, yang berhajat kepada tempat sangkut. Ba itu harful jar, dia berhajat kepada suatu kataan yang sangkut dengan dia. Jadi, dengan nama Allah, jadi kita kena takdir lah. Aqra'u hadzal kitab, aku baca ini kitab, ataupun aku baca kitab ini bismillah, dengan nama Allah. Tu kita sangkut bismillah tu dengan aqra'u hadzal kitab. Dengan nama Allah itu kita sangkut dengan aku baca kitab ini. Jadi aku baca kitab ini tak ada tulis pun di sini. Jadi kita kena takdir. Itu kalau kita mengaji ilmu nahwu kita faham lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, aqra'u hadzal kitab, aku baca ini kitab, ataupun aku baca kitab ini bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Tu. Bismillah, dengan nama Allah. Allah tu siapa? Allah itu adalah satu zat yang wajibal wujud. Zat Allah, yang kata Allah itu adalah satu zat. Satu zat lah, bukan sifat lah Allah ni. Sebab ada juga fahaman yang terkini yang dihuraikan oleh ustaz yang ada setengah tu. Tak tahulah, ustaz tu mungkin tak tahulah. Saya pun tak wani nak kata apalah. Mungkin ilmu dia saya pun tak tahu dia ngaji kat mana. Dia kata Allah itu adalah sifat. Salah lah kalau ikut dalam ilmu tauhid ni, Allah tu bukan sifat lah. Allah itu adalah satu zat. Zat mana? Yang wajibal wujud. Sifat bagi zat tu adalah yang wajib ada. Jadi Allah ini adalah satu zat yang wajibal wujud, yang wajib ada. Itulah Allah. Baik. Jadi kita mulakan kitab ni dengan bismillah kerana kita ikut hadis Nabi lah. Antaranya kita ikut hadis Nabi. Di Nabi kata apa? Jangan la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Barang siapa yang tidak memulai sesuatu perkara itu dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka terputus. Terputus dengan maksud hilang keberkatan, tidak ada keberkatan. Kita nak buat sesuatu urusan,
kullu amrin, hadis Nabi bunyinya lah, kullu amrin dzibalin, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka terputus. Maksudnya hilang keberkatan. Jadi kita nak buat sesuatu perkara itu, pastikan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pastikan tempat-tempat tertentu lah. Bukan semua perkara yang kita buat itu kena mula dengan bismillah. Contoh dia macam mana kita nak apa, kita nak sesuatu perkara yang harus di sini. Contohnya bismillah kena lah. Makan, contohnya makan. Makan harus. Jadi kena bismillah lah. Tapi nak buat perkara haram, contohlah ni sini bukan saya galakkan buat. Tapi nak contoh kita benda itu haram, perkara itu haram. Contohnya seseorang itu nak minum arak, dia baca bismillah dulu. Salah lah. Jadi bismillah tu tak kena tempat. Perkara haram tak boleh. Perkara haram tak boleh mula dengan bismillah. Nak curi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Tak kena tempat kita kata. Jadi bismillah tu kita kita baca ketika nak buat perkara yang harus ataupun perkara sunat ataupun perkara yang wajib. Perkara haram tak dibenarkan. Contohnya nak minum arak, nak curi, baca bismillah dulu. Salah lah. Nak umpat orang, baca bismillah dulu. Tak kena tempat kita kata. Tu. Okey. Kemudian sebab apa kita mulakan kitab ini dengan bismillah? Kerana mengikut Quran. Kita mengikut Al-Quran. Setiap surah tu dia ada bismillah. Setiap surah dia ada bismillah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada bismillah lah. Itu dia ada sebab-sebab dah. Baik. Jadi surah Fatihah, bismillah pada surah Fatihah adalah wajib. Manakala surah-surah yang lain adalah sunat. Tu. Baik. Kemudian bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Yang kata Ar-Rahman ni yang Maha Pemurah. Kalau tuan-tuan guru pondok dia diterjemahkan dengan makna pemboros. Allah Ta'ala ni Maha Pemboros. Ar-Rahman nama bagi zat yang bersifat ia dengan amat murah. Murah sungguh Allah Ta'ala. Khas pada lafaz dan am pada makna. Artinya khas pada lafaz, yang kata pemurah tu tertentu lafaz Ar-Rahman. Nama bagi zat yang amat murah, amat pemboros. Iaitu Allah Ta'ala tiada harus dipernamakan dia dengan yang lainnya. Tak harus dipernamakan dia dengan yang lain dah. Erti am pada makna itu iaitu meratai murah Allah Ta'ala itu pada sekalian makhluknya, sama ada yang berakal ataupun tidak berakal. Jadi sifat pemurah Allah ni, sifat pemurah ataupun sifat pemurah yang ada pada Allah Ta'ala ini merangkumi semua lah. Dia bagi semua. Dia tak kira sama ada orang itu taat pada perintahnya, sama ada orang itu munafik, sama ada orang itu kafir yang ingkar dengan perintahnya, sama ada orang itu yang mukmin yang beriman dengan Allah. Semua dia bagi. Sama ada makhluk itu berakal seperti manusia, sama ada makhluk itu tidak berakal seperti mana binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala bagi rezeki. Rezeki dia bagi semua. Tu. Dia bagi semua, dia tak kira kafir ke, Islam ke, semua dia bagi. Tu dimaksudkan dengan sifat Ar-Rahman, sifat pemboros, sifat pemurah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sifat Allah lah, Ar-Rahman tu sifat Allah lah. Yang pertama Ar-Rahman yang Maha Pemboros. Baik. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sifat Allah yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim ni apa dia? Nama bagi satu sifat, nama bagi satu zat. Jadi Ar-Rahim ni juga nama bagi satu zat yang bersifat ia dengan amat kasihani. Tu. Am pada lafaz dan khas pada makna. Apakah yang dimaksudkan dengan am pada lafaz? Iaitu bagi zat Allah yang amat kasihani dan harus dipernamakan bagi yang lain. Jadi Ar-Rahim tu boleh kita pernamakan dengan yang lain. Contohnya nama orang Ar-Rahim, kita buat nama dengan Ar-Rahim. Tapi seeloknya kita sandarkan dengan Abdul Rahim, hamba bagi Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat dengan penyayang. Baik. Kemudian khas pada makna, macam mana yang kata khas pada makna ni Ar-Rahim ni? Iaitu tertentu mengasihani Allah Ta'ala itu
hanya kepada hambanya yang mukmin saja di dalam negeri akhirat. Jadi Allah Ta'ala ni dia kasih, dia sayang kepada hambanya yang mukmin dan yang beriman, mukmin beriman di negeri akhirat nanti. Kalau Ar-Rahman tadi, sifat Ar-Rahman, dia semua dia bagi. Sama ada yang kafir, Islam, yang berakal ataupun tidak berakal, dia bagi semua. Tu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, dia sayang kepada hambanya yang mukmin sahaja. Di mana? Di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Tu. Sebenarnya orang kafir tak termasuklah. Kalau Ar-Rahim, tak termasuklah orang kafir. Yang termasuk yang Allah Ta'ala sayang hanyalah orang yang beriman, orang yang mukmin. Di mana? Di negeri akhirat nanti. Maknanya di negeri akhirat nanti orang kafir Allah Ta'ala tak sayang. Bila Allah Ta'ala tak sayang orang kafir, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Bagi orang mukmin, orang beriman, Allah Ta'ala sayang. Walaupun dia dosa banyak, Allah Ta'ala tetap sayang. Dan Allah Ta'ala masukkan ke syurga juga akhirnya. Walaupun dia dimasukkan ke neraka dahulu untuk bersihkan segala dosa-dosa dia, kemudian terus dimasukkan ke dalam syurga akhirnya. Maknanya syarat nak masuk syurga ini adalah kena ada iman. Walaupun sebesar biji zarah, sekecil-kecil, iman itu melayakkan dia masuk ke syurga. Tapi kena masuk neraka dululah. Tu. Itu dimaksudkan dengan Ar-Rahim. Kemudian Allah, bismillah tadi, dengan nama Allah. Allah tu pada Allah tu dia kata di sini khas pada lafaznya, khas khusus pada lafaznya dan khas pada maknanya. Khas pada lafaz tertentu, lafaz Allah itu nama bagi Tuhan. Yang kata Allah itu nama bagi zat Tuhan kita, yang tiada harus dinamakan dia dengan yang lainnya. Maknanya kita tak boleh pakai nama Allah. Jangan bubuh nama manusia, nama anak kita dengan nama Allah. Tak boleh. Tiada harus. Daripada zat Allah Ta'ala lah. Maknanya Allah itu nama bagi Allah sahaja. Orang lain tak boleh pakai nama Allah. Sebab tu orang kafir kalau guna kalimah Allah, kita orang Islam ni tak boleh. Kena marah. Sebab nama Allah tu tak boleh dipermainkan. Tak boleh pun nama ikut dan macam tu. Dia kena Allah itu nama Allah kita. Tak boleh. Orang kafir tak boleh guna nama Allah. Melainkan atas jalan sandaran. Kalau atas jalan sandaran boleh. Kalau nak buah nama anak kita Allah saja tak boleh. Tapi kalau atas sandaran ataupun kita panggil idhafat, abdu dan Allah boleh. Contohnya kita namakan nama anak kita dengan Abdullah, hamba Allah. Yang tu boleh. Hamba Allah, Abdullah boleh. Tapi kalau nak buah nama anak kita dengan Allah sahaja tak boleh. Tak harus. Tak boleh. Tapi kalau Ar-Rahim tak apa. Ar-Rahim, nama anak kita nama Ar-Rahim boleh. Diharuskan boleh. Tapi seeloknya kita sandar. Abdul Rahim, hamba yang mengasihani. Abdul Rahim, hamba yang mengasihani. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman tak boleh, tak harus. Melainkan kita buat sandaran Abdul Rahman. Yang tu boleh. Baik. Khas pada makna ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya. Yang itu khas pada makna itu Allah itu adalah nama bagi zat yang ma'budu bihaqqin, yang kita sembah dengan sebenar-benarnya. Tiada ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita hurai dah yang tu. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji. Bila sebut segala puji ni, dia ada 4 bahagian puji. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Dinamakan puji qadim bagi qadim, iaitu Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji hamba dia, makhluk dia. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hamba dia puji kepada Allah. Tu 4. Yang ketiga. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Hamba puji kepada hamba. Makhluk puji kepada makhluk. Baik, macam mana yang dikatakan qadim bagi qadim? Puji qadim bagi qadim. Yang pertama tadi. Yang dikatakan puji qadim bagi qadim, Allah puji diri dia sendiri. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Ana Allah, akulah Allah. Tuhan kata, la ilaha illa ana. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Akulah Allah. Tuhan kata dalam Quran, akulah Allah. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Fa'bud, maka sembahlah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Akulah Allah. Tuhan kata dalam Quran, akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku. Sembahlah aku, jangan sembah benda lain. Sembah Allah. Tu puji qadim bagi qadim. Puji Allah bagi Allah. Tu. Kemudian yang kedua, bahagian puji yang kedua adalah puji Allah bagi hamba. Puji Allah bagi hamba. Macam mana? Allah puji hamba dah. Seperti mana Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Macam mana? Innahu awwab. Macam mana? Ayat dah. Tak ingat dah. Innahu abdun. Sesungguhnya dialah hamba awwab, yang banyak bertaubat. Jadi Allah Ta'ala puji kepada Nabi Daud yang banyak bertaubat kepada Allah. Tak kira lah. Itu antara contoh Allah Ta'ala puji Nabi Daud. Kalau makhluk lain pun, kalau kita pun, kalau banyak bertaubat kepada Allah, insyaAllah Allah Ta'ala puji kita. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah. Tu. Kemudian puji makhluk bagi Allah. Puji makhluk bagi Allah pula macam mana? Kita makan, sesuatu lah makanan, kemudian kenyang, kenyang kan. Kemudian bila kenyang kita kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita puji Allah. Kita makan tu rezeki daripada Allah. Nasi ke, buah-buahan ke, makanan-makanan apa sekali, semua tu daripada Allah, rezeki daripada Allah. Kemudian kita belahak kenyang. Kita kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tu. Jadi kita puji Allah lah. Kemudian yang terakhir, puji hadis bagi hadis. Iaitu kita puji makhluk sesama makhluk. Contoh dia, kita tanam pokok. Pokok pisang contohnya. Kemudian pokok pisang tu makin hari semakin besar dan dia mengeluarkan buah. Kemudian buah pun kuning, buah pisang pun dah kuning, hijau tu kuning. Dan kita kata, oh alhamdulillah, buah kuning lawa lah. Ataupun kita tanam pokok bunga. Kemudian naik bunga lawa, bunga raya, bunga ros. Lawanya pokok bunga. Jadi kita ni makhluk, pokok bunga tu makhluk. Jadi kita puji sesama makhluk. Itu dimaksudkan puji hadis bagi hadis. Kemudian semua itu, 4 puji tadi, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua puji itu adalah milik bagi Allah, ataupun mustahak bagi Allah, ataupun sabit tetap bagi Allah. Kita puji kawan kita, kembali kepada Allah. Kita puji Allah, kembali kepada Allah. Allah puji kita, kembali kepada Allah. Tu. Semua kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, lam pada lillah itu, kita kena takdir. Alhamdulillah. Segala puji lillah ay sabitun, ataupun ay al-mulk, ataupun al-mustahaqqun. Bermula segala puji itu lillah, milik bagi Allah. Jadi segala puji yang 4 tadi milik bagi Allah. Milik bagi Allah. Tu mustahak bagi Allah, sabit bagi Allah. Yang 4 puji tadi. Sebab tu kita bila orang puji, kita kena kata alhamdulillah, semuanya nikmat daripada Allah, semuanya rezeki daripada Allah. Bukan hak kita. Kita dapat apa? Kita dapat cemerlang dalam pelajaran, kejayaan, sesuatu kejayaan. Alhamdulillah, ini adalah milik Allah. Allah bagi pinjam. Milik bagi Allah. Jadi alhamdulillah kena kata macam tu. Insya-Allah. Kemudian lillah bagi Allah. Allah itu adalah satu zat yang wajibal wujud. Satu zat yang wajib ada, yang wajib ada. Allazi qala. Allah mana? Allazi qala, yang telah berkata, bersabdalah, yang telah berfirmanlah, ya Allah. Qala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah daripada kalangan hambanya, al-ulama, ialah ulama. Jadi kalangan hamba yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Sebab ulama dia orang alim, orang yang ada ilmu. Beza lah.
Beza lah orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu ni, dia beza. Sebab orang yang ada ilmu dia tahu. Dia tahu sifat-sifat Allah. Dia tahu sifat-sifat Rasul. Dia tahu perintah Allah. Dia tahu larangan Allah. Dia tahu hukum halal haram dan sebagainya. Dia tahu kelebihan sesuatu perkara. Tu beza dah. Jadi dia takut kepada Allah. Sebab dia kenal Allah. Arif billah. Al-arif billah. Mengenal Allah. Dia mengenal Allah, maka dia tahu, maka dia takut kepada Allah. Berbanding dengan orang jahil. Kita lah. Orang yang jahil ni orang yang tidak ada ilmu. Orang yang bodoh. Bahasa kita kasar sikit lah, bodoh. Bahasa Arab panggil jahil. Jahil ni dia ada dua. Yang pertama jahil basit. Jahil basit. Yang kedua jahil murakkab. Jahil basit ni macam mana? Jahil dia sedar kata diri dia tu tak tahu. Dia sedar kata dia tu tak tahu. Jahil yang basit ni okey lagi. Yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni teruk. Jahil murakkab ni dia tak tahu. Dia jahil tapi dia tak sedar kata dia tak tahu. Tu jahil murakkab. Jadi jaga-jagalah. Takut kita ni termasuk di dalam kalangan orang jahil yang murakkab. Pastikan kita carilah ilmu. Sama ada secara offline ataupun online. Carilah ilmu. Terutama sekali bab akidah ataupun ilmu tauhid. Ataupun ilmu tauhid. Jadi kalangan hamba Allah yang paling takut kepada Allah hanyalah kalangan ulama. Kalangan ulama. Baik. Lain pada ulama tu tidak takut kepada Allah. Tu. Baik. Wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu dan salawat. Salat. Dan salat. Wassalamu. Dan salam. Salat tu ni dengan terjemahan dia dengan rahmat. Yang dimaksudkan dengan salat tu adalah rahmat. Nikmat. Rahmat dengan nikmat ni sama. Rezeki pun sama juga. Rahmat, nikmat, rezeki. Tu. Wassalatu wassalamu dan kesejahteraan. Kedua-duanya ala man qala, ke atas man qala al-ulama, ke atas mereka yang berkata, qala, berkata ia man. Man tu terkena kepada Nabi kita. Man kepada mereka yang telah berkatalah ia mereka itu adalah Nabi kita. Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Bermula ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi. Sekalian ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris, waris apa tu? Waris harta ke? Waris apa? Waris ilmu. Sebab Nabi Muhammad dia tak tinggal harta kepada kita. Dia hanya meninggalkan ilmu, pengetahuan yang diambil, yang ditinggalkan kepada para sahabat. Para sahabat tinggal kepada para tabi'in dan ke bawah sampailah sekarang ni lah. Maknanya kita ambil ilmu itu daripada guru ke guru ke guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itulah dipanggil ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad. Jadi kita nak mengaji ni, kita nak carilah guru yang ada sanad. Sanad guru dia, ada sanad guru dia sampai ke Rasulullah, insya-Allah. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Itu sabda Nabi. Sabda Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Yang bermula ulama itu adalah pewaris Nabi. Waris ilmu lah, bukan waris harta, waris ilmu. Wa ala alihi, dan ke atas keluarganya Nabi. Dan jadi wassalatu wassalamu ni kita panggil jumlah doaiyah. Kita doa supaya Allah Taala memberi rahmat, memberi kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Keluarga dia tu siapa dia tu? Keluarga Nabi. Keluarga ni dia ada tiga di sini. Yang pertama, keluarga Nabi, keluarga pada haram makan zakat.
Keluarga yang pertama, keluarga pada haram makan zakat, iaitulah anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib diharamkan makan zakat. Diharamkan makan zakat. Kerana zakat itu adalah daki-daki lebihan daripada manusia yang mana tak boleh dimakan oleh keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang mulia, yang suci, yang mulia. Jadi zakat ini adalah daki-daki lebihan daripada manusia. Itu ahli keluarga pada maqam haram makan zakat. Yang kedua, keluarga pada maqam puji. Keluarga pada maqam puji lah. Ialah tiap-tiap orang yang beriman yang bertakwa. Jadi siapa dia beriman, siapa dia bertakwa, maka dia itu termasuk dalam keluarga Nabi. Keluarga pada maqam puji. Dan yang ketiga, keluarga Nabi juga keluarga pada maqam doa. Keluarga pada maqam doa, iaitu tiap-tiap orang yang beriman, dan jikalau orang itu derhaka sekalipun, kerana mereka itu terlebih berhajat kepada doa. Jadi termasuklah orang yang beriman ataupun orang itu derhaka, dia termasuk juga dalam keluarga Nabi. Tu. Kerana mereka sekalian itu berhajat kepada doa. Tu. Keluarga ada 3 maqam. Keluarga pada maqam haram makan zakat, keluarga pada maqam puji, keluarga pada maqam doa. Termasuklah orang yang derhaka sekalipun, termasuk juga. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabatnya juga kita minta doa juga agar Allah Ta'ala beri rahmat, beri nikmat, kesejahteraan, keselamatan kepada keluarga Nabi tadi dan para sahabat Nabi. Para sahabat ni siapa dia? Yang kita sahabat Nabi ni tiap-tiap mereka yang bertemu dengan Nabi. Tiap mereka yang bertemu dengan Nabi, yakni pada pertemuan mungkin, dan beriman dengan dia. Maknanya bertemu dengan Nabi, betul beriman dengan Nabi. Kalau bertemu tak beriman, tak dikatakan sahabat. Seperti mana Abu Jahal, Abu Talib, itu bukan sahabat Nabi sebab mereka tak beriman. Mereka tak beriman dengan Nabi. Walaupun mereka hidup sama dengan Nabi. Dan beriman dengan dia oleh berkenal-kenalan walaupun tak melihatnya, dan mati hal keadaan beriman. Walaupun tak lihat Nabi, tapi hidup sezaman dengan Nabi, walaupun tak pernah lihat Nabi, dinamakan juga sahabat. Dan mati itu dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beriman. Itu dikatakan sahabat Nabi. Kemudian wa man tabi'ahu ila yaumil jaza', dan mereka kita minta doa juga Allah Ta'ala turunkan rahmat dan nikmat, dan Allah Ta'ala bagi kesejahteraan, keselamatan kepada mereka yang mengikut Nabi ila yaumil jaza', hinggalah ke hari pembalasan, iaitu akhirat. Mereka yang mengikutnya macam mana ni? Orang yang berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam seperti mana Nabi buat. Mengajar ilmu, memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Itulah antara mereka yang mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil jaza', hingga hari pembalasan. Okey. Amma ba'du, adapun kemudian daripada mana? Wassalatu wassalamu tadi. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi tadi. Wa man tabi'ahu ila yaumil jaza' tadi tu. Kemudian daripada itulah tatkala adalah saya ni terkena kepada Tuan Guru ni lah, almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar, pengasas Pondok Bandar Hilir Sik Kedah. Tu. Adapun daripada kemudian itu tatkala saya, ini almarhum Tuan Guru sendiri beberapa tahun mengajar. Jadi Tuan Guru ni mengajar banyak tahun lah. Beberapa tahun mengajar dan bermuzakarah di kampung-kampung di dalam daerah Sik. Jadi Tuan Guru ni dia duduk di Sik. Jadi dia mengajar di surau-surau, di masjid-masjid di kawasan Sik. Banyak tahun lah, bukan sehari dua. Di daerah Sik dan Baling. Baling pun Tuan Guru pergi juga. Masjid-masjid, surau-surau di kawasan Baling, kawasan Sik. Maka dapatlah saya, iaitu Tuan Guru lah, dia dapatlah saya mengetahui bahawasanya kebanyakan masyarakat di kampung-kampung tidak mengetahui. Ramai masyarakat
Lepas mana Tuan Guru mengajak almarhum Tuan Guru ni lah, mengajak di kawasan Sik, di kawasan Baling, dan Tuan Guru dapati ramai yang masih tidak mengetahui mengetahui hendak beramal dan hendak percaya dengan rukun-rukun iman. Ramai yang tak tahu cara nak beramal dan cara nak percaya dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Ramai yang tak tahu cara dah. Hasil daripada pemerhatian Tuan Guru lah. Tuan Guru pergi mengajak di masjid-masjid di kawasan di kampung-kampung di kawasan Sik dan Baling. Tuan Guru dapati ramai masyarakat kampung yang tidak mengetahui cara nak beramal, cara nak percaya dengan rukun iman yang 6 itu. Baik. Hanya mereka mengetahui sekadar pandai membilang saja, pandai bilang saja. Sifat Allah ada berapa? Dia kata ada 20. Setengah lagi kita ada 13. Yang pertama wujud, ridam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Dia pandai bilang sahaja. Tapi dia tak tahu cara nak beriman tu, tak tahu. Cara nak beramal dengan rukun iman tu dia tak tahu. Dan cara nak percaya kepada rukun iman tu dia tak tahu. Dia hanya pandai bilang saja. Tu dimaksudkan dengan Tuan Guru di sini. Hanya pandai bilang. Ramai kebanyakan macam tu, pandai bilang saja. Ya. Wujud, qidam, baqa'. Macam kumpulan nasyid tadi kan. Allah wujud, hanya pandai bernasyid saja, pandai membilang saja sifat-sifat Allah, tetapi tidak mengetahui cara nak beramal dan cara nak percaya rukun-rukun iman yang 6 itu. Itu maksudnya. Kalaulah ditanya mereka berapakah rukun iman, kalau fardu takdir kita tanya orang kampung tu lah, rukun iman ada berapa? Lantas mereka menjawab ada 6 perkara. Mereka jawab terus 6 perkara. Mereka ingat 6 perkara rukun iman. Mereka jawab. Yang pertama percaya dengan Allah. Yang kedua percaya dengan malaikat. Yang ketiga percaya dengan segala rasul. Yang keempat percaya dengan segala kitab. Yang kelima percaya dengan hari kiamat. Yang keenam percaya dengan qada dan qadar. Yang keenam percaya dengan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Depa bila kita tanya orang kampung berapakah rukun iman, dia kata 6. Apa dia? Dia jawab satu persatu lah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, dan sampai habis lah dia boleh habaq satu persatu. Kemudian tak apalah, dah ditanya dah berapa rukun iman, mereka pun jawab macam tu, satu sampai 6. Dan kalaulah ditanya mereka bagaimana hendak percaya dengan Allah. Tadi kita tanya rukun iman ada berapa dan apa dia boleh jawab satu persatu. Kemudian tanya ada pula, macam mana kita nak percaya dengan Allah tu, macam mana cara dia? Macam mana kita nak percaya dengan malaikat? Macam mana kita nak percaya dengan segala rasul, dengan segala kitab, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar? Maka mereka menjawab tidak mengetahui. Mereka hanya pandai bilang saja. Yang pertama apa dia percaya pada Allah, kedua pada sampai ke 6 semua mereka boleh habaq. Mereka ingat. Tapi bila kita tanya balik, macam mana cara nak percaya tu? Cara nak percaya kepada Allah macam mana? Cara nak percaya dengan malaikat macam mana? Nak percaya kepada rasul, kitab semua tu macam mana cara nak percaya? Maka mereka pun jawab tak tahu macam mana. Kami boleh habaq saja turutan dia tu. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia. Tapi cara nak percaya tu kami tak erti. Tu kebanyakan orang kampung macam tu. Tak kira lah orang kampung ke orang apa di sini. Yang penting dia tak erti. Dia tak faham cara nak beriman. Baik. Okey. Okey, bateri mikrofon habis. Kita tutup dah. Okey, jadi mereka tidak tahu cara nak mempercayai, tidak tahu cara nak mempercayai rukun iman yang 6 tu. Mereka tak tahu cara dah. Yang mereka tahu, mereka hanyalah tahu membilang saja. Bilang mereka pandai. Yang pertama beriman kepada siapa, yang kedua beriman kepada siapa, mereka tahu yang tu. Tapi
Bila tanya balik macam mana cara nak beriman tu, mereka tak tahu. Tu. Baik, kemudian maka tidaklah memadai pada mengesahkan iman. Tak pada lagi, nak sah iman tu tak memadai lagi. Dengan tidak mengetahui, tidaklah memadai pada mengesahkan iman dengan kadar tahu membilang rukun-rukun iman itu, dengan tidak mengetahui cara-cara percaya dan tidak percaya atau tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman itu. Jadi kalau sekadar pandai bilang, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua kepada Rasul dan sampai 6 lah. Kalau pandai sekadar bilang saja tak memadai. Dia kena reti macam mana cara nak percaya tu, macam mana cara kita nak beriman tu, kita kena reti. Kalau sekadar pandai bilang tak memadai nak mengesahkan iman kita. Maknanya kalau kita pandai bilang, iman kita tak sah lagi. Tak sah lagi iman kita di sisi Allah, tak sah lagi. Amalan kita pun belum tentu lagi diterima lah. Tu bahayanya kalau kita tak reti ilmu tauhid ni. Okey, kita baca sikit. Samalah dengan orang yang mengetahui membilang rukun-rukun sembahyang. Sama. Kes ni sama lah macam orang yang pandai membilang rukun sembahyang. Dia kata rukun sembahyang ada apa? 13. Yang pertama berdiri tegak, yang kedua angkat takbir ke apa kan. Maknanya dia bilang sampai 13 tu dia pandai bilang. Tapi bila orang tanya macam mana cara dia tu macam mana? Cara nak mengerjakan sembahyang tu macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Tak boleh tak memadai dengan membilang saja. Membilang rukun-rukun sembahyang dengan tidak mengetahui cara-cara mengerjakannya. Dia pandai bilang tapi cara nak buat sembahyang tu tak tahu macam mana. Atau tidak mengerjakannya, atau mengerjakannya sembahyang itu dengan tidak betul, maka tidaklah sah sembahyangnya. Orang yang tahu rukun sembahyang ada 13, dia boleh bilang satu persatu, tapi dia tak tahu cara nak sembahyang. Nak angkat takbir pun tak erti. Lepas angkat takbir nak baca apa pun tak tahu. Hak mana wajib pun tak tahu, hak mana sunat pun tak tahu. Rukuk tu wajib ke sunat pun dia tak tahu. Lagi apa lagi? Bacaan dia tak tahu, semua dia tak tahu. Yang dia tahu bilang saja rukun sembahyang itu, maka sembahyang macam itu tidaklah sah. Tidaklah sah lagi. Tak dikira sah. Nak sah sembahyang kita ni mestilah kita kena tahu. Takbiratul ihram tu wajib ke sunat? Yang mana angkat takbir tu sunat ke wajib? Baca yang sebut Allahu Akbar tu wajib ke sunat? Surah Fatihah dalam setiap rakaat tu wajib ke sunat? Kena tahu semua. Kalau sekadar pandai bilang saja, maka tidak sah lagi sembahyang kita. Tu. Jadi kena jaga-jagalah. Sebab tu kita nak buat amal apa-apa kena mengaji dulu. Kena reti dulu. Kena cari guru. Jangan pakai buat amal ibadat tapi dalam keadaan tak reti, dalam keadaan jahil. Maka amalan kita itu tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita belajar Quran sajalah. Quran ni belajarlah baca tu. Tapi yang lain tu kena mengaji jugalah. Tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengesahkan amalan kita. Sebab apa? Sebab kita sembah siapa? Contohnya sembahyang. Kita sembah Allah. Jadi takkan Tuhan tu kita tak kenal. Jadi kalau Tuhan kita tak kenal, macam mana kita nak sembah? Kita nak sembah siapa selama ni? Sembah Allah tapi Allah kita tak kenal. Patutkah macam tu? Tak patut. Tak patut. Jadi pastikan kita nak sembah tu kita tahu kita sembah siapa dan kita kenal sifat-sifat yang ada pada yang kita nak sembah tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka dari sebab inilah yang kata masyarakat kampung ni hanya pandai membilang tapi bila tanya cara nak percaya macam mana dia tak tahu. Maka dari sebab inilah dengan taufik dan hidayah. Taufik ni maknanya kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk mengerjakan taat. Itu dinamakan taufik. Dan hidayah ni petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau taufik ni kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang hamba itu untuk melakukan taat. Hidayah pula petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
terlintas di hati saya. Maknanya Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada almarhum Tuan Guru, dan terlintas di hati Tuan Guru tu hendak menyusun risalah yang kecil ini. Ni risalah kitab ni lah. Jadi Tuan Guru pun dapat idea, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada almarhum Tuan Guru. Tuan Guru pun terlintas di hati nak susun risalah kecil ini ataupun kitab inilah, yang saya namakan dia Kifayatul Mubtadi. Jadi kitab ni nama dia Kifayatul Mubtadi, memadalah bagi orang yang baru belajar. Tu maksudnya. Kifayah maksudnya memadar. Al-Mubtadi maknanya bagi orang yang baru belajar. Kitab ni padalah bagi orang yang baru belajar. Pada membicarakan cara-cara beramal. Jadi kitab ni dia bicarakan tentang cara-cara beramal dan percaya dengan tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Tu. Yang 6 perkara itu. Walaupun bukanlah saya ini ahlinya. Ni. Jadi Tuan Guru ni kata macam ni atas dasar merendah diri lah. Tuan Guru kata walaupun saya ni bukan ahli dia. Walaupun saya ni bukan ahli dia, ahli ilmu lah dia kata. Padahal dia ada ilmu. Tapi dia kata dia tak ada ilmu. Itulah cakapan-cakapan tawaduk ataupun merendah diri orang yang berilmu. Baik. Baik, itulah antara sifat-sifat orang yang berilmu. Dia ada ilmu tapi dia kata dia tak ada ilmu. Dia kata walaupun saya bukan ahlinya, ahli ilmu lah. Padahal dia adalah orang yang berilmu lah. Okay. Mudah-mudahan boleh mengambil manfaat dengan dia. Mudah-mudahan boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan kitab ni lah, Kifayatul Mubtadi ni kita baca ni, oleh keluarga-keluarga saya, keluarga-keluarga Tuan Guru lah, mengambil manfaat. Maksudnya boleh guna lah kitab dia tu. Boleh guna kitab dia. Jiran hairan, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan kitab ini yang dinamakan Kifayatul Mubtadi ini oleh keluarga-keluarga saya, keluarga Tuan Guru lah. Jiran-jiran saya, jiran-jiran. Yang kita jiran ni adalah kalau orang yang bilangan dia 40. Kanan 40 buah rumah, kiri 40 buah rumah, depan 40, belakang 40, bawah kalau kita duduk rumah tinggi, rumah flat kan, bawah 40, atas 40. Tu dia kira 40 biji rumah. 40 biji rumah tu dikatakan jiran kita. Jadi jangan sakiti hati jiran kita. Kita kena jaga jiran kita. Kalau kita buat kenduri pun kena bagi, kena panggil makan. 40 buah rumah lah. 1, 2, kena bilang 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Tu bawah 40, atas 40 kalau duduk rumah tinggi lah. Tu jiran kita. Lebih pada tu bukan lah. Sebab tu kalau kita buat masak apa-apa yang contohnya berbau-bau lah, kena bagilah kan. Ni kadang-kadang jiran sebelah bau pun tak bagi. Tu. Jadi kena tahulah adab berjiran ni. Dan saudara-saudara saya yang baru belajar. Jadi yang baru belajar ni, Tuan Guru harap dapat tumpang belajar ilmu ni, manfaat daripada ilmu ni, manfaat daripada kitab kecil yang disusun oleh Tuan Guru ni. Kepada Allah sahajalah saya berharap keampunan. Jadi Tuan Musonef ataupun pengarang kitab ni, Tuan Guru tu, Tuan Guru Haji Abu Bakar, mengharapkan keampunan daripada Allah dan kemaafan sekiranya jika pada takdir ada kesalahan dan kesilapan dalam tulisan-tulisan saya ini. Maksudnya Tuan Musonef memohon keampunan lah jika sekiranya ada kesilapan dalam penyusunan ni. Dan saya sepenuh berharap kepada siapa-siapa yang melihat kesalahan atau kesilapan saya, tolong perbetulkan mengikut kaedah-kaedah ilmu. Tuan Guru Musonef kata, kalau kita nampak kesilapan kat mana-mana, tolong perbetulkan mengikut kaedah ilmu lah. Jangan biarkan kesalahan tersebut, tolong perbetul. Supaya tidak berpanjangan kesalahan tersebut, supaya kesalahan tu tak jadi panjang-panjang. Sebab bahayalah kan. Kalau
benda salah diperpanjang-panjangkan salah. Dan mudah-mudahan berpanjangan boleh mengambil manfaat dengan dia ni. Jadi kita ni dia kata mudah-mudahan berpanjangan. Maknanya ramai orang dibaca turun-temurun. Jadi betul lah apa yang Tuan Musneh kata ni, sebab sehingga sekarang ni ramai yang duk guna kitab ni. Ramai yang duk guna kitab ni. Ramai lah ustaz-ustaz yang baca kitab ni. Okey, kemudian Al-Mukhlisul Khawaidin bin Markazi Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Syed Kedah Darul Aman, Haji Abu Bakar Ibrahim. Jadi itulah sebagai mukadimah lah, sebagai kata aluan mukadimah daripada almarhum Tuan Guru ataupun Tuan Musannif yang mengarang kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya sekadar itu dulu untuk permulaan lah, untuk permulaan kita baca kitab ni. InsyaAllah kita akan baca setiap pagi Jumaat insyaAllah. Sebagai ulang kaji lah, saya pun nak ulang kaji balik, nak ingat balik apa yang saya mengaji. Dan tuan-tuan dan puan yang baru dengar pun boleh tumpang belajar insyaAllah. Jadi kena faham lah, ilmu tauhid ni adalah ilmu yang wajib, ilmu fardu ain yang wajib ke atas tiap-tiap orang belajar. Tak memadai kalau kita mengaji Quran saja, tauhid itu tak erti. Jadi kita kena mengaji lah insyaAllah. Kita akan sambung pula minggu depan hari Jumaat, masa yang sama lah insyaAllah. Jika ada sebarang perubahan saya akan maklum kemudian lah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.